إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini, bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas limpah kurnia Allah dapat kita bertemu lagi dalam kuliah khas online pada pagi ini, iaitu Sahabah Mihrab 4 pagi Muslimat serata Malaysia. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka, mengangkat kedudukan mereka ke sisinya, diampunkan kesalahan, didekatkan kepada Allah, dijadikan hamba yang terbaik, dimatikan di dalam husnul khatimah, dan dimasukkan syurga, dimasukkan dalam syurga Allah tanpa hisab. Tajuk yang diketengahkan kepada kita pada pagi ini ialah kehebatan doa dan ibadah di sepertiga malam. Kehebatan doa dan ibadah di sepertiga malam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beribadah ketika ini, iaitu di sepertiga malam, ialah anjuran daripada Allah sendiri. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah sebut wa minal lail, pada waktu malam. Fatahajjad bihi nafilatan laka, sembahyanglah ataupun lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah sukarela, nafilatan laka, sebagai satu ibadah yang dibuat secara sukarela daripada engkau.
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Pastilah engkau pada ketika itu akan dibangkitkan di makam yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk bertahajud. Perintah untuk bertahajud kepada Nabi ialah merupakan perintah wajib. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wajib bangun tahajud. Tetapi untuk umat, dia ialah merupakan suatu yang bersifat sukarela, nafilatan laka. Tetapi kita boleh mewajibkan ke atas diri kita bertahajud. Kita boleh mewajibkan atas diri kita bertahajud. Kalau kita dah tetapkan ataupun wajibkan diri kita bertahajud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pada malam kita tak bangun, sama ada kita tak bangun dengan secara sengaja ataupun tak bangun dengan sebab tak bangun, tak bangkit, jadi kita boleh qada tahajud. Waktu qada tahajud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah waktu daripada masuk waktu subuh sampailah gelincir matahari. Itu waktu yang kalau kita ganti ataupun kita qada waktu tu, kita mendapat pahala seperti mana kita bangun tahajud semalam, tak kurang sikit pun. Makna kita boleh sembahyang di dalam waktu yang haram bersembahyang, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selepas sembahyang subuh sehinggalah naik matahari. Di waktu itu tak dibenarkan oleh syarak kita bersembahyang pada waktu itu, kecuali qadaan. Sama ada kita qada fardu ataupun kita qada sunat, boleh kita sembahyang pada waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka siapa-siapa yang qada sembahyang pada waktu itu, daripada terbit fajar sampailah gelincir matahari, jadi pahalanya seperti mana dia bangun tahajud semalam juga, tak kurang sedikit pun. Walau bagaimanapun dia boleh qada dalam waktu-waktu yang lain, sekalipun selepas daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas daripada gelincir matahari pun boleh dia qada. Bila-bila masa boleh dia qada, sebab dia telah memperwajibkan tahajud ke atas diri dia. Tetapi kalau dia qada selepas daripada gelincir matahari, dia mendapat pahala tidak seperti sebelum gelincir matahari tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu yang muslimat ni bangun, iaitu sahabah mihrab 4 pagi ni. Waktu ni waktu yang Allah turun ke langit dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tanya, siapa yang nak berdoa aku nak kabul, siapa yang ada hajat aku nak perkenan, siapa yang nak beristighfar aku nak terima istighfar dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini waktu yang terbaik. Ini waktu yang disebut dengan waktu perdana, waktu terbaik. Kalau ahli dunia, waktu perdana ialah berita 8 malam. Waktu tu kalau siapa-siapa yang nak buat iklan apa, mahal satu iklan. Satu saat tu tak tahu berapa ribu.
Pasal apa disebut waktu perdana? Sebab waktu tu semua orang tak lena. Alal aghlab, ghalibnya semua orang jaga. Siapa-siapa yang tengok iklan dipaparkan ketika itu, berarti banyak orang melihat dan banyak orang tahu. Waktu perdana pada kita, waktu orang tak lena. Waktu perdana pada sisi Allah, waktu orang semua lena. Itulah pukul 4 pagi. Seseorang kalau dia berjaga pun, dia pada tengah malam, waktu tu waktu paling mengantuk sekali. Waktu tu dia akan tidur. Baik. Waktu tu yang Tuhan sebut, Allah puji orang bangun waktu tu beristighfar. Allah sebut wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka bangun mengucapkan astaghfirullahaladzim. Allah puji orang yang bangun waktu itu kata astaghfirullah, ataupun bangun pada waktu itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya kepada Rasulullah dalam berdakwah, dakwah ni ataupun menyampaikan Islam ni bekalnya ialah daripada qiyamul lail. Mana-mana orang yang berdakwah, mana-mana orang yang mengajar, menyampaikan ilmu, tetapi dia tak bangun qiyamul lail, berarti dia masih belum mendapat sumber yang sebenar daripada ilmu yang dia sampaikan. Mungkin dia boleh mengajar, tapi daripada kitab. Tapi kalau bangun tahajud, ilmu yang diambil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seorang pendakwah pun. Pendakwah ataupun seorang pendakwah dalam menyampaikan ilmu di tengah, dalam menyampaikan dakwah di tengah masyarakat, dia akan lalui kata-kata nista. Orang maki dia, orang maki hamun dia. Barangkali ada orang yang meludah barangkali ke muka dia. Orang cerca, orang hina, orang tak mau, orang tutup pintu dan sebagainya. Pendakwah akan lemah semangat dan tak berdaya untuk mengatur langkah-langkah dakwahnya kalau dia tidak berqiyamul lail. Qiyamul lail ialah sumber kekuatan seseorang yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta di medan perang sekalipun, para mujahidin yang tidak tak bangun qiyamul lail, mereka tak memberi sebarang makna kepada kemenangan Islam. Tetapi kalau bangun qiyamul lail, mereka telah menjadi pejuang yang sebenar-benarnya, sebab mereka jadi sebab kepada kemenangan Islam. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, esok waktu mana dia nak melepaskan tentera ke medan jihad, berperang dengan tentera salib pada ketika itu, dia akan raun kemah demi kemah, kemah demi kemah. Kemah yang gelap berarti orang tak bangun qiyamul lail. Mereka tak dibenarkan berperang esok hari. Sekalipun mereka bercita-cita untuk syahid, tak dibenarkan untuk turun pergi perang. Sebab mereka tak jadi asbab kemenangan. Kemah-kemah yang bercahaya, yang berlampu, berarti kemah tu orang dah bangun. Menjadi adat mereka bila mereka bangun, mereka akan sembahyang tahajud. Kemah-kemah yang cerah itulah yang dilepaskan untuk turun berjihad fi sabilillah, sebab mereka jadi asbab kepada kemenangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, Allahumma salli ala sayyidina. Itulah yang dikatakan berqiyamul lail. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi yang jadi Sayyidud Du'at, Sayyidud Du'ah, Nabi penghulu para pendakwah. Para pendakwah kena tiru Rasulullah.
Nabi kita SAW dididik oleh Tuhan sendiri. Seperti mana yang Nabi sebut, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku, Nabi sebut, yang mengajar adab kepadaku, Rabbi, Tuhanku. Tuhanku sendiri yang mengajarkan adab kepadaku. Fa ahsana ta'dibi. Maka Tuhan dalam mengajar Nabi Adam, fa ahsana ta'dibi, maka elok sungguh cara Allah mengajarkanku adab. Allah yang maha sempurna, secara sempurnalah Allah Subhanahu wa taala menerap dan mengajarkan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita baca semalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dididik oleh zat yang maha berakhlak. Maka Nabi adalah insan yang paling berakhlak. Maka di antara yang Allah ajak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah berkenaan dengan bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah kata, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah malam. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam sekalipun sedikit. Bangkit juga qiyamul lail, walaupun hanya untuk 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ustaz, dia bangun, jaga tengah malam, dia bangun. Kita jaga tengah malam, yang pertama kita tengok jam. Pukul 3 baru pukul 3. Lepas tu kita buat pilihan pula. Lagi lah. Mak ustaz jaga pukul berapa, dia bangun time tu. Dia bangun time tu, kalau pukul berapa lah, dia bangun time tu. Time dia jaga tu. Sembahyang tahajud, dia tidur balik. Sampai subuh orang bang, dia bangun. Sebab dia bangunlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kata nak bangun, tapi kita kata nantilah bangun. Akhir sekali kita menunda-nunda. Akhir sekali kita tak bangun. Kita tak bangun qiyamul lail. Bangun qiyamul lail sikit pun tak apa. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam sekalipun sedikit. Awin qushu, ataupun nisfahu awin qushu, nisfahu awin qus minhu. Jadi qumil laila illa qalila, nisfahu awin qus minhu. Qumil laila illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila. Bangunlah malam masa yang Allah cadangkan kepada kita, nisfahu, separuh malam, ataupun lebih kurang daripada tu lagi. Tu Allah suruh kita bangun malam. Lepas tu Allah suruh apa? Warattil Qur'ana tartila. Auzid alaihi, sedikit, separuh malam, ataupun kurang lagi, ataupun nak tambah lagi pun tak apa. Lepas tu Allah suruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita membaca Al-Quran. Warattil Qur'ana tartila. Dikembang lo. Kalau bangun malam, sembahyang tahajud 2 rakaat, ambil Quran baca sikit. Dia satu package untuk menyempurnakan kita berqiyamul lail. Ataupun kita baca dalam sembahyang terus. Kita ambil Quran, jadi kita sembahyang malam 2 rakaat, kita ambil Quran, kita baca dalam sembahyang. Jadi membaca Al-Quran dalam sembahyang itu
lebih baik daripada kita membaca di luar sembahyang. Jadi kita rebut semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu yang kita berada itu ialah waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang namanya waktu perdana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan waktu itu waktu yang mustajab kalau kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di antara doa-doa mustajab kita ialah kita bangun pada waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang bangun tahajud, dia akan sihat. Siapa-siapa nak sihat jasad, bangunlah tahajud. Siapa-siapa nak sihat ruh, sembahyanglah tasbih. Siapa yang sembahyang malam, berqiyamul lail, dia membawa kepada kesihatan badan. Siapa yang sembahyang tasbih, dia menyihatkan ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab tu sembahyang tasbih, kalau boleh kita buat hari-hari. Tak boleh kita buat seminggu sekali. Tak mampu lagi, buat sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Tak boleh setahun sekali, seumur hidup sekali. Untuk memberi kesihatan kepada ruh kita. Siapa bangun qiyamul lail, dia sihat jasad. Ada satu orang tu, dia orang medik. Dia kata, Ustaz, saya nak kongsi satu ilmu saya dengan Ustaz. Dia kata, orang makan qiyamul lail ni, dia sihat sebab dia bangun ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam realiti oksigen penuh di bumi. Dia malam tak elok seseorang tu tidur tengah malam di lapangan terbuka. Sebab malam ni, bila mana dia malam, jadi ketika itu bumi kita ni penuh dengan karbon dioksida. Karbon dioksida ni, bila mana kita menyedut dia, jadi tak baik. Sebab itu dipekan dan di kampung, lebih baik di kampung, sebab dipekan penuh dengan asap khita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dipekan ada dengan asap ni, tak baik untuk disedut oleh kita. Kalau di kampung, kita menghirup udara yang nyaman. Okey. Bila mana hampir kepada pagi, kata orang ni, karbon dioksida tu yang penuh di bumi ni, dia akan naik ke langit. Dia berganti. Waktu tengah malam tu, bumi penuh dengan karbon dioksida. Sementara di atas sana tu ialah oksigen. Okey. Jadi bila mana dekat nak subuh, menjelang waktu sahur dan dah dekat dengan subuh, dia berganti pula. Oksigen akan turun rapat dengan bumi. Lepas tu karbon dioksida pula akan naik ke atas. Maka sebab itu orang yang bangkit qiyamul lail, masalah Sayyidina Muhammad, dia menghirup udara yang baik. Suatu pesan pun juga pada para doktor. Pagi-pagi ni, sebelum daripada kita bangun tahajud, kita pergi keluar rumah. Kita keluar rumah, kita senaman sikit. Duduk, naik. Duduk, naik. 10 kali ada lah. Sambil tahan nafas, lepas nafas. Tarik nafas, lepas nafas. 10 kali lah. Sebelum bangun qiyam, sebelum kita pergi bilik air, sebelum kita mandi, kita berqiyam lain. Kemudian pesan doktor juga, pergi cari rumput. Pergi cari rumput, pijak rumput. Jadi ketika tu semua cas kita akan masuk dalam tanah.
Jadi habislah elektrik petang kita. Kadang-kadang kita salah dengan dia, kita pun terkejut pasal ada elektrik. Masalah tangan ada elektrik. Jadi semua tu akan menyihatkan kita. Jasad kita sihat dengan qiyamul lail. Sebab itu orang pakai tajuk sihat. Mau sihat ni duduk di muka. Orang tengok pucat, tak sihat ni. Kalau muka merah, orang kata sihat. Betul tak? Sebab itu orang tanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, ma bal mutahajjidin ahsanun nasi wujuhan. Nak tanya pada kamu Maulana Syekh, pasal apa orang pakai tahajud buka lepas elok? Ahsanun nasi wujuhan, orang yang paling elok muka depa. Menjawab Al-Imam Hasan Al-Basri, khalau birrahman fa'albasahu nuran min nurih. Sebab muka depa elok, sebab mereka berdua-dua dengan Tuhan. Mereka berkhalwat dengan Tuhan. Maka Allah bagi pakai di wajah mereka dengan cahaya. Tu bahasa kitab kata macam tu. Bahasa kesihatan kata macam ni. Betul. Gabung jalin di antara situasi yang menyebabkan kita sihat dengan keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan kepada muka-muka orang pakai tahajud itu dengan diwarnakan mereka dengan cahaya. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka orang perempuan tak perlu make-up lah, pakai tahajud ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak orang make-up tak seri. Dia bukan tak make-up, dia make-up. Ni dia buat ni. Apa ni? Orang kena kata pantit. Hak Tuhan buat tak elok. Dia bagi elok cara dia. Dia kikis sangat cukup sangat tinggal sana. Ada pula buang habis. Lepas tu lukis baru. Amboi, cantik kalau lukis baru. Tu lukis pula. Lepas tu bila mai beluh, tak ada tapis, turun habis. Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada filter. Habis pedih-pedih mata orang ni. Pasal dia buang habis. Segi makeup konon-konon nampak cantik. Orang bos dekat ni, dia bos sampai atas ni. Tok Guru saya kata, kalau bos macam tu macam kerai kekeh. Tak ada kerai kekeh, lutung. Macam lutung lautan. Ni, buh habis ni. Ni buh semua. Kita tak buh apa ni. Ni buh apa? Buh apa ni? Brusher. Belacan. Ha? Brusher. Blush. Tak tahu, kami tak nak pakai. Sebut pun tak erti. Makeup, tapi tak mesti berseri. Ada orang tak makeup pun berseri sebab bangun qiyamul lail. Sebab orang tengok orang tua di pondok. Cantik kan tengok orang tua di pondok. Tua dah, makcik-makcik tok-tok kita, tapi cantik sebab lepas bangun qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pertama kali saya tengok orang cantik. Satu orang tu dia pergi ke Mesir, Tuan Guru Haji Sanusi. Dia pergi ke Mesir. Dia turun kereta tu, amboi cantiknya muka dia. Cantik muka dia tak nak cerita. Seri tu. Cahaya. Datuk Dr. Haruddin Almarhum. Tu semua muka cantik-cantik tu. Tok Roni Aziz. Tu muka yang elok-elok tu. Bercahaya muka lepas sebab lepas selalu bangun qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, muslimat ni tak perlu siap. Muslimat yang menjawab program kita ni. Iaitu Sahabah Mihrab 4 pagi. Muslimat serata Malaysia. Maka qiyamul lail. Tak perlu bersiap. Muka kita bersih kalau Allah pandang hati kita.
Bukan siapa paksa pun, tapi nak bangun qiyamul lail tu. Merindui nak bangun 4 pagi untuk sembahyang tahajud tu. Hati tu dia pandang Tuhan. Hati tu yang bagi muka berseri dan bercahaya. Kalau dah Tuhan dah terima kita, dengan hati kita bercahaya, dipancarkan wajah kita bercahaya, ketika pada ketika itu berada dalam dakapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu doa pun akan ditolak, semua dimakbulkan. Sebab saat itu tak ramai orang bangun. Yang bangun ketika itu ialah ahlullah, orang-orang Allah dan orang-orang akhirat. Ahli dunia semua tidak. Ahli akhirat bangun ketika itu. Kalau kita bangun ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita live bersama ribuan para awliya di seluruh alamin, mendekatkan diri pada Allah. Kita hak tak wali ni mengikut juga. Para awliya seluruh alam semua bangun, tak ada satu orang pun tertinggal. Wali-wali tak tinggal qiyamul lail. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita hak keldil, hak dosa banyak ni, pergi bangkit sekali, duduk celah-celah depa qiyamul lail. Jadi bila Allah tengok, Allah pandang semua dengan pandangan rahmat, termasuk kita hak berdosa. Sebab tu orang bangkit tahajud, dosa dia tak ada. Diampun dosanya dengan qiyamul lail. Nak kata ada dosa macam mana? Dah dipandang dengan pandangan rahmat Allah. Bukan semua orang boleh bangun. Hanya pilihan dalam pilihan, terpilih dalam terpilih yang boleh bangun. Berarti dia boleh bangun sebab tidur tanpa dosa. Macam mana nak tidur tanpa dosa? Sebelum tidur, sembahyang sunat taubat dan bertaubat. Sebab tahajud hanya boleh bangun orang yang tidak berdosa. Maknanya dosanya telah diampun oleh Allah. Sebab Nabi kata, innama yathqalu qiyamul lail ala man athqalathul khataya. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya saja innama, tak ada hal lain. Yathqalu qiyamul lail, beratlah qiyamul lail ala man athqalathul khataya, kepada orang yang banyak salah dengan Allah. Athqalathul khataya, dosa itulah yang beratkan dia. Hak dia kata sagi, dosa tu yang duk berberat dia, hak runtun dia, hak tak boleh bangun tu. Tapi ada saat kita jaga-jaga, langsung ringan, langsung bangun, sebab dosa kita ada ampun Tuhan. Tapi kalau duk kata sagi, itu beratlah tu. Tu pun dengan rahmat Allah tu, sagi, jaga juga walaupun 10 minit dan bayang tahajud. Ada orang tak bangun sama sekali. Allahumma salli ala sayyidina. Ada orang yang bukan sakat tak bangun, tak ada rasa nak bangun, tak pernah terfikir nak bangun, tak pernah terlintas nak bangun pun. Siapa dia tu? Orang yang banyak dosa di siang hari. Kata ulama, min alamati man gharaqa fi dhunub adamun syirahi qalbihi li qiyamil lail wa qiyamin nahar. Di antara tanda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tenggelam dalam dosa, bahasa tu, tenggelam dalam dosa, ialah orang yang tak pernah terbuka hatinya untuk berqiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Tak pernah main. Dia kira nak makan, dia kira nak tidur. Itu tanda orang yang hidup tenggelam dalam dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya subhanallah. Maka berdoa ketika ini, beribadah ketika ini, kita berada di arus perdana dunia kerohanian. Arusnya arus derah, arusnya arus laju. Arus ini arus yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari-hari ada orang yang Tuhan angkat jadi wali. Waktu yang Tuhan angkat seseorang jadi wali, waktu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Waktu ni, waktu orang tak banyak. Waktu orang tak banyak bangun. Waktu yang orang tak banyak bangun ni lah Allah pilih orang tu. Orang pilih orang ni. Kita harap dalam puluhan, ratus malam lagi yang akan datang yang kita akan bangun. Kita harap dalam salah satu malam itu Allah pilih kita. Allah pilih kita. Allah lantik kita untuk jadi wali dia. Amin. InsyaAllah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam bangun je. Bangun sahaja kerana dia nak mendapat cintanya, menagih cinta dia. Tuhan, tolong bagilah cinta engkau kepada aku. Minta time tu. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu kita minta siapa pun tak dengar, semua orang tidur. Bila time tu orang tak banyak bangun, yang bangun sikit, kita minta dalam keadaan orang tak ramai, dapat kat siapa? Dapat sikap kita, sebab tak ramai orang minta. Kalau minta macam tu, ni raja dunia lah. Kalau berjara macam tu minta, tak mungkin dapat semua. Pada saat kita bangun qiyamul lail tu, kita minta, waktu saat siapa pun tak minta, InsyaAllah hak kita minta akan kita dapat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok generasi para awliya, ulama dulu-dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tidur, mereka sembahyang Isyak dan sembahyang subuh dengan wuduk yang sama. Pasal apa? Tak tidur. Mereka berjaga sampai tarak tu. Bukan sehari dua, 40 tahun sembahyang Isyak dengan wuduk yang sama. Sembahyang subuh dengan wuduk yang sama, sembahyang Isyak. Tu orang dulu-dulu. Kita ni kalau boleh hanya dapat sebesar zarah lari yang dapat pun dah cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka terima kasih kepada sahabah mihrab 4 pagi. Pada grup kot, ada grup leput. Dia bagus ni buat secara jemaah ni. Kalau seorang-seorang kita tak mampu nak bangkit. Jadi grup lepas dia mereka buat grup. Lepas tu pakat gerak aku 4 pagi. Hak bangkit awal, gerak kawan-kawan. Sebenarnya ni polisi orang-orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Dia buat secara ramai-ramai. Sebab Nabi kata, al-mu'min qawiyyun bi akhihi. Orang beriman itu kuat dengan kawannya. Support sama-sama sendiri. Zaman salafus salih dulu ada berlaku support macam ni, tapi di kalangan budak-budak. Bismillahirrahmanirrahim. Di kalangan budak-budak zaman salafus salih. Budak-budak ni kita faham bukan baliak lagi. Budak-budak. Apa dia buat kesepakatan tu? Mereka berpuasa. Zaman salafus salih. Pakat sama-sama. Budak-budak ni pakat-pakat puasa. Lepas puasa tu macam puasa basumi. Budak-budak. Hari-hari. Tak ada hari ni kan. Zaman tu, oleh kerana zaman tu zaman yang penuh dengan berkat, budak-budak pun jadi wali. Allahumma salli ala sayyidina. Sampai ayah-ayah ni kena nasihat pula. Hai, jangan puasa hari-hari, lembek anak ayah ni. Macam tahu tu zaman salafus salih. Qiyamul lail. Budak-budak bangkit qiyamul lail. Waktu main-main, waktu sembahyang macam orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, moga-moga Allah ampun dosa kita. Allah angkat kedudukan semua kita ke sisinya. Allah jadikan doa kita doa yang mustajab. Allah pilih kita sepanjang masa untuk bangun diri di hadapannya sepertiga malam. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah jadikan kita, kebahagiaan kita, keindahan kita ialah pada qiyamul lail.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi bantuan pedoman oleh Allah untuk selalu kuat diri di hadapan Dia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua para penaja kita. Moga-moga Allah SWT memberkati mereka, mengangkat kedudukan mereka. Ya Allah qabul semua hajat mereka insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى استغفرك واتوب اليك تواصل بالحق وتواصل بالصبر والله Mbak.